ولله المشرق والمغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإن أشرق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نستودعك ما علمتنيه فاردد إلى إن حاجت إليه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Nazir Timbalan Setiausaha Bendahari ahli-ahli Jabatan Kuasa yang saya sekalian, Al-Fadil Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Siap, Haji Fadil dan semua sahabat-sahabat para jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita rafakkan setinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniaan rahmatnya kita diberikan kesihatan, juga kelapangan untuk kita dapat datang sembahyang berjemaah di masjid ini, dan kita juga dapat berada dalam majlis ilmu ini, majlis yang Nabi umpamakan ianya seperti taman-taman syurga. Kalau kita nak masuk syurga di akhirat nanti, sebelum kita nak masuk syurga di akhirat nanti, kita kena biasakan dengan taman-taman syurga. Taman-taman syurga itu ialah majlis ilmu,
majlis ilmu. Dekat dunia ni kita kena sentiasa pergi ke taman-taman syurga untuk memudahkan kita masuk ke dalam syurga nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, alhamdulillah pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung bacaan tafsir kita surah Al-Waqiah. Sebelum tu kita baca dulu sama-sama ayat 1 hingga ayat nombor 12. Moga-moga Allah Taala berikan kebarakatan kepada kita semua, insya-Allah. Surah Al-Waqiah ayat 1 hingga ayat nombor 12. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalatha فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ar-Rahman itu maknanya pemurah. Ar-Rahim maknanya penyayang ataupun mengasihani. Dua makna. Ar-Rahim maknanya penyayang ataupun mengasihani. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakunya hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Khafidatur rafi'ah, kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung kana itu dihancur lebukan dengan selebu-lebunya. Fakanat haba'an munbatha, lalu menjadilah ia debu yang bertebaran. Wa kuntum azwajan thalatha, dan kamu pula menjadi 3 puak yang berlainan keadaannya. Ini ketika berada di padang mahsyar. Ada 3 puak. Fa ashabul maimanati ma ashab, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan yang pertama ialah golongan kanan. Alangkah bahagianya keadaan golongan yang kanan ini. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, golongan yang kedua pula ialah mereka dinamakan golongan kiri. Golongan kiri. Alangkah seksanya keadaan golongan kiri ini. Was-sabiqun as-sabiqun, dan golongan yang ketiga, golongan inilah yang kita nak, tuan-tuan, yang masuk syurga tanpa hisap. Dia tak duduk pun di tengah-tengah padang mahsyar tu. Tak ada pun malaikat panggil nama dia untuk ambil buku amalan dia, dan tidak pun dikira amalan dia. Inilah golongan yang ketiga. Tengok-tengok duduk dalam syurga orang. Ini special.
golongan kanan tadi, yang nombor 1 tadi tu, itu dah hebat dah tu. Itu memang confirm syurga dah tu. Tetapi dihisap dulu, disebut namanya untuk ambil buku amalan dia, kemudian dihisap amalan dia, ditayangkan di skrin besar dan sebagainya. Lepas tu baru dimasukkan dalam syurga. Itu golongan kanan. Golongan kiri, ia ambil buku amalan dengan tangan kiri. Dia ambil, dia pergi dekat malaikat tu, gustan kat belakang, bukan lalu kat depan, gustan kat belakang, lepas tu hulur tangan kiri. Itu golongan yang rugi. Alangkah seksanya golongan yang kiri itu. Dan golongan yang kita nak sangat-sangat ialah as-sabiqunal awwalun, golongan yang dikatakan golongan yang ketiga ini, mereka yang mendahului melakukan amal ibadah. Mereka ini ialah orang-orang yang mendahulukan mengerjakan kebaikan di dunia. Kalau masjid, kalau waktu sembahyang, mereka lah orang yang awal-awal datang. Itu contoh dia. Kalau diminta untuk buat satu sumbangan, kutipan sumbangan, contohnya untuk renovasi masjid, dia lah orang yang mula-mula bagi, orang yang mula-mula sedekahkan, wakafkan duitnya, hartanya. Jadi orang yang mula-mula dengar saja benda baik, dia lah orang yang berebut nak buat, orang yang mula-mula. Ini dia. Inilah yang dikatakan orang yang mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia, yang akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat. Dia tak payah ambil buku amalan dia, tak payah dihisap amalan dia, tengok-tengok duduk dalam syurga dah. Inilah golongan yang ketiga. Mereka itulah ulaikal muqarrabun, ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan di sisi Allah Ta'ala, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, kekasih Allah Ta'ala. Fi jannatin na'im, tempat mereka itu dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, surah Al-Waqi'ah ini ianya merupakan surah amalan kita yang Nabi SAW galakkan kita membacanya tiap-tiap hari. Nabi SAW sarankan kita baca surah ini waktu malam. Ada orang baca pada waktu pagi, ada orang baca waktu tengah hari, ada orang baca waktu petang. Tetapi sebaik-baiknya waktu malam. Kenapa? Kerana fadilah dia, kelebihan dia itu yang Nabi sebutkan pada waktu malam. Seperti mana kita baca surah Al-Mulk. An Ibn Mas'ud, dari seorang sahabat Nabi, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku telah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, sesiapa yang baca suratul waqi'ati, surah waqi'ah, fi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam, tiap-tiap malam, malam yang Nabi sebut di sini malam. Lam tusibhu faqatun abada, nescaya dia tidak akan ditimpa kemiskinan buat selama-lamanya. Ini dia. Dia tidak akan ditimpa kemiskinan buat selama-lamanya. Hadis ini riwayat Al-Hafiz Abu Ya'la Ibnu Asakir Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Hadis ini hadis yang sangat masyhur. Imam Al-Baihaqi menyebutkan lagi, Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud ini, bila mana beliau dengar Nabi SAW menyatakan demikian,
menceritakan tentang hadis ini, maka beliau Ibnu Mas'ud sentiasa menyuruh anak-anak perempuannya membaca surah Waqiah pada setiap malam. Lalu beliau suruh anak-anak beliau baca surah Waqiah tiap-tiap malam. Amalkan dan bacakan tiap-tiap malam. Kenapa suruh anak perempuan, tak suruh anak lelaki? Ada pendapat kata Ibnu Mas'ud ni tidak ada anak lelaki, ada anak perempuan sahaja. Pendapat kedua mengatakan Ibnu Mas'ud ini suruh anak perempuan kerana anak perempuan itu mereka tidak bekerja. Orang-orang Arab mereka yang bekerjanya orang lelaki, orang perempuan duduk kat rumah. Jadi mereka tidak ada sumber pendapatan. Jadi Ibnu Mas'ud ni suruh anak-anak perempuannya yang tak bekerja, yang tak ada sumber pendapatan ni, amalkan surah ini. Walaupun tidak ada sumber pendapatan, dengan asbab amalkan surah ini, Allah Ta'ala murahkan rezeki kepada anak-anak perempuannya yang tidak bekerja itu. Itu dia, itu maksud dia. Adapun anak-anak lelaki, mereka bekerja, mereka ada sumber pendapatan, mereka ada peluang untuk dapatkan sebanyak mana rezeki. Dan anak-anak lelaki ni pula, kalaulah mereka baca, mereka amalkan lagi-lagilah banyak. Itu maksud dia. Jadi anak-anak perempuan amalkan sebab mereka tidak ada sumber pendapatan. Mudahkan Allah Ta'ala, murahkan rezeki mereka. Jadi anak lelaki lebih-lebih lagi lah. Itu dia. Jadi kita pakat suruh anak-anak kita baca lah. Jangan pula kita rasa berat nak suruh anak-anak kita. Bagi peringatan kepada mereka, bagi tahu sekali, lepas tu 2 kali, 3 kali, beberapa kali, lepas tu mereka ingat lah. Nah, kalau kita seorang saja baca, kita saja yang dimurahkan rezeki. Itu maksud dia. Jadi sebab itulah dalam hadis ni sebut, suruhlah anak-anak kita sekali. Nanti kita pun tidak susah. Mereka nak kahwin pun mereka tanggung sendiri. Ini nak kahwin pun kita kena support lah. Kita kena tanggung. Dahlah kita besarkan mereka. Jadi ajarkanlah anak-anak kita sekali, dan suruhlah mereka amalkan surah ini. Dia mereka ingatlah, kalau kita tidak suruh, tak sebut pun, kita seorang je baca, kita je lah. Dan anak-anak kita ni dia tak tahu. Macam saya dulu masa saya kecil-kecil dulu, masa saya belajar dulu, saya tidak ada peluang nak tahu benda-benda ni. Yalah, kita belajar juga, belajar sekolah agama, duduk di pondok lagi, di pondok lagi, sekolah agama Arab ni. Yalah, tidak semua kita tahu. Tidak ada peluang. Arwah ibu saya ustazah, dia sibuk dengan kerja dia. Ayah saya sibuk dengan kerja dia. Tidak ada peluang nak tahu benda-benda ni. Lagipun kuliah-kuliah agama dulu tidak seperti mana sekarang. Tidak ada peluang. Jadi kita tidak tahu. Jadi bila kita tahu, kita pun cerita kepada anak kita. Mereka ada peluang untuk tahu. Sebab kita tahu, kita tolong beritahu kepada mereka, dan mereka ingat. Dan apa yang ibu ayah beritahu kepada anak-anak ingat. Macam kita bawa anak-anak kita pergi ke kubur, mereka ingat. Lepas kita meninggal, mereka akan datang ke kubur kita. Tapi kalau kita tidak latih mereka, mereka juga akan rasa berat nak buat semua tu, rasa payah nak buat semua tu. Jadi ini ajaran. Jadi latihkanlah anak-anak kita, ingatkanlah mereka. Kalau mereka tak pandai, kita ajarkan. Kalau mereka tak pandai, suruh mereka amalkan sentiasa surah Waqiah. Moga-moga Allah Ta'ala murahkan rezeki mereka. Lan tusibhu faqatun abada, tidak akan terkena kepadanya, tidak akan ditimpa kepadanya kemiskinan buat selama-lamanya. Tidak akan ditimpa kemiskinan.
Cumanya ada beberapa pendapat ulama lah mengatakan tidak ditimpa kemiskinan buat selama-lamanya itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan kemiskinan hati. Dia tidak akan ditimpa kemiskinan hati. Dia kaya hati, jiwa kaya. Jiwa kaya. Jiwa kaya. Ada katakan betul. Allah Ta'ala murahkan rezeki dia. Murahkan rezeki dia. Ada yang mengatakan kalaulah dia hidup tidak kaya mana pun, tetapi ianya tidak menjejaskannya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Buat apa kalau kita harta banyak tapi nak beribadah pun kita tidak ada masa? Nak buat apa? Buat apa? Nak bangun tengah malam pun rasa berat. Nak datang sembahyang berjemaah pun rasa berat. Nak pergi buat umrah pun rasa sayang kat duit. Tak ada masa. Buat apa benda tu? Jadi kalaulah sekiranya orang tu tidaklah senang mana pun, tetapi ianya tidak menjejaskannya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini ada beberapa tafsiran para ulama. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, An Anasin an Rasulullah SAW qala, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini Anas bin Malik dia seorang sahabat Nabi yang sangat-sangat kaya. Anas bin Malik, beliau mulanya hamba Nabi, budak Nabi. Beliau jadi hamba Nabi ni dalam masa 10 tahun saja. Ibunya Ummu Sulaim satu hari datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, aku lihat para sahabat banyak di antara kebanyakan mereka suka beri hadiah kepada kamu ya Rasulullah." Sahabat-sahabat ni suka beri hadiah kepada Nabi sebab mereka nak pahala lebih. Ada yang bagi kebun tamar, ada yang bagi kuda ni kalau kita sekarang ni kereta lah. Kuda yang paling laju. Ada yang bagi macam-macam dekat Nabi. Mereka nak dapat pahala lebih, mereka beri kepada Nabi. Dan Nabi ni dia tidak guna untuk dia akan beri kepada orang yang lebih memerlukan. Cumanya mereka beri kepada Nabi dulu, sebab mereka nak pahala lebih. Jadi Ummu Sulaim ni dia seorang ibu tunggal. Dia tidak ada harta, melainkan anaknya seorang saja, anak lelakinya seorang saja. Pada suatu hari dia pergi jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, aku ni ingin juga hadiahkan sesuatu kepada kamu ya Rasulullah, tetapi aku tidak ada harta ya Rasulullah, melainkan seorang anak lelaki saja. Aku mahu kamu ambillah anak aku ini." Dia bagi anak, tuan-tuan, dia bagi anak. Anaknya seorang tu saja harta dia. "Ambillah anak aku ini ya Rasulullah. Ambillah dan jadikan ia sebagai budak kamu, hamba kamu." Nabi SAW tidak pernah sekat keinginan para sahabat, sebab Nabi tahu sahabat nak buat kebajikan, nak buat kebaikan. Sahabat nak pahala lebih. Lalu Nabi pun ambillah Anas bin Malik, dan Nabi tidak berikan kepada sahabat yang lain, kepada orang lain, sebab kemahuan ibunya. Nabi sendiri yang jaga anak dia, Nabi sendiri yang jadikan anaknya budak, hamba. Jadi Nabi tidak berilah kepada orang lain. Duduklah dengan Nabi. Umurnya 7 tahun, lebih kurang 7 tahun. Dia duduk dengan Nabi ni sehingga umur 17 tahun. Dalam 10 tahun dia duduk dengan Nabi, kemana saja Nabi pergi, dia setelah dia ikut Nabi ni. Kalau nak cari Nabi, cari Anas bin Malik, jumpalah. Anas bin Malik ni lah yang sediakan air wuduk Nabi, air mandi Nabi, dan apa-apa sahaja untuk Nabi. Budak Nabi, hamba Nabi, rapaknya dengan Nabi. Maka sebab itulah tuan-tuan, banyak hadis ini yang diceritakan, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Banyak hadis-hadis ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, Anas bin Malik. Dan bila dia dah remaja dan Nabi tengok dia ni dah alim dah, Nabi bukannya nak buat budak je, nak buat hamba je, bukan.
Tapi ada sebab Nabi ambil Anas bin Malik kerana nak berikan pelajaran kepada beliau. Bila usia 17 tahun, lalu Nabi panggil Ummu Sulaim. Nabi suruh sahabat pergi panggil Ummu Sulaim. Datanglah Ummu Sulaim. Lalu Nabi bagi tahu kepada Ummu Sulaim, kepada ibu Anas bin Malik, pada hari ini dah sampai masanya untuk aku serahkan balik anak kamu. Ibunya Ummu Sulaim tidak pun berniat supaya Nabi itu serahkan balik anaknya. Tak ada pun niat begitu. Tapi Nabi faham. Nabi faham keadaan sahabat-sahabatnya. Maka Nabi kata, mulai hari ini aku nak serahkan balik anak kamu. Aku nak memerdekakan dia dan aku nak pulangkan balik kepada kamu. Ketika itu Anas bin Malik seorang remaja yang nak masuk dewasa, dan Anas bin Malik merupakan seorang sahabat Nabi yang hebat ketika itu. Alim, sangat alim, alim. Dah lain dah lah. Di ketika itulah Ummu Sulaim minta agar Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau doalah kepada anak aku ini ya Rasulullah, agar dimurahkan rezeki ya Allah. Satu tu saja diminta dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, doakanlah anak aku ini semoga dimurahkan rezeki ya Rasulullah. Nabi pun ajarkan kepada Anas bin Malik satu doa yang sangat masyhur. Allahumma aghnini, ya Allah kayakanlah aku. Allahumma aghnini, ya Allah kayakanlah aku ya Allah. Allahumma aghnini Allahumma aghnini, ya Allah kayakanlah aku ya Allah. Kayakanlah aku mengatasi selain daripada kamu ya Allah. Bifadlika amman siwak. Allahumma aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, engkau kayakanlah aku ya Allah mengatasi selain daripada kamu ya Allah. Maknanya kaya melebihi daripada siapa-siapa saja melainkan engkau ya Rasulullah. Wa bihalalika an harami, dan yang halal sahaja bukan yang haram. Ringkas sangat Nabi ajarkan doa kepada Anas bin Malik. Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Ringkas sangat. Itulah doa yang Nabi ajar kepada Anas bin Malik. Berkat doa itu tuan-tuan, Anas bin Malik dipanjangkan umurnya sehingga 99 tahun. Umurnya 99 tahun, meninggal ketika usia 99 tahun. Anaknya 100 orang. Anaknya, mana ada sahabat anak 100 orang? Anas bin Malik, yang asalnya seorang hamba, dan beliau ketika meninggal dunia, beliau menjadi governor di salah sebuah jajahan takluk Islam. Ini Anas bin Malik. Beliau juga merupakan seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik. Ini baik. Anas bin Malik menceritakan, Nabi SAW bersabda, Suratul Waqi'ati, surah Waqi'ah itu Suratul Ghina. Surah Waqi'ah itu ialah surah kekayaan. Ada juga surah kekayaan, ada juga surah kaya dalam 114 surah tu. Ada juga namanya surah kaya. Maknanya surah kemewahan, mewah, segala segi mewah, dengan materialnya, dengan jiwanya, apa saja. Itu namanya surah Waqi'ah. Faqra'uha, maka Nabi kata, maka bacakanlah ianya. Faqra'uha, bacalah ianya. Ulama kata di sini baca sekali dengan faham. Sebab itulah kalau boleh kita baca ni, kalau kita nak amalkan, mula-mulanya bila kita buka surah Waqi'ah tu, kita tengok dululah Quran yang ada makna. Sekali, dua, tiga kali dah tengok Quran tu, tengok surah Waqi'ah tu yang ada makna. Jadi bila kita tahu dah makna dia, ingatlah, dah dua, tiga kali dah tengok makna, ingatlah.
Bukan bermaksud kita faham satu-satu perkataan, faham umum pun tak apa. Nah, jadi bila kita baca buat kali pertama, kedua, ketiga tu, kita tahu makna, dah faham dah makna dia. Lepas tu payah tengoklah Quran yang ada makna. Nah, itu je. Jadi yang penting kita tahulah juga apa isi kandungan dalam ayat tersebut, dalam surah tersebut. Faqra'uha, maka kamu bacakanlah ianya, wa'allimuha, dan ajarkanlah ianya, ajarkan surah itu, surah Waqiah itu, auladakum, kepada anak-anak kamu. Ajarkanlah juga kepada anak-anak kamu. Nak ceritanya anak memang ditekankan juga, suruh baca. Ini kita seorang je baca. Kita seorang je baca. Nak suruh anak tu rasa berat. Padahal suruh je, bagi tahu je, bukannya payah mana pun. Dah, kita bagi tahu beberapa kali, mereka ingatlah. Tak bagi tahu langsung, tak tahu. Jadi kita ingatkan mereka, kalau kamu nak buah rezeki, amalkan baca surah Waqiah tiap malam. Bagi tahu pula. Cukuplah 3-4 kali, ingatlah mereka. Ingatlah, lama-lama ingatlah. Dia orang pun tengok kita baca, dia orang pun bacalah. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Mardawih, Imam As-Sayuti dan Dr. Wahab Az-Zuhaili juga menakalkan dalam tafsirnya, Tafsir Al-Munir. Ini hadis yang masyhur, sangat masyhur. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, termasuk kepada tafsiran. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah datangnya hari kiamat. Ada beberapa tafsiran ulama tentang hari kiamat. Ada yang mengatakan kiamat kecil, ada yang mengatakan kiamat sedang, ada yang mengatakan kiamat besar. Kiamat kecil itu ialah kematian anak Adam. Bila mana berlaku kematian anak Adam, maka berlakulah kiamat kepadanya. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ahadukum," bila matinya seorang di antara kamu, "faqad qamat qiyamatuhu," maka telah tibalah kiamat baginya. Berapa orang, tuan-tuan, sahabat-sahabat kita yang kita duduk bilang yang telah meninggal? Berapa orang? Ada duduk kita duduk kira anak kawan kita, ada. Dekat masjid kita ni dah berapa orang yang telah meninggal? Tuan-tuan lebih tahu daripada saya. Kawan saya pun ada yang telah pergi. Berapa orang? Tunggu masa je. Kita semua ni tunggu masa saja. Tunggu masa. Bila sampai nombor giliran kita, la yastakhiruna sa'atan, Allah Ta'ala tidak akan pelewatkan walaupun sedikit. Wala yastaqdimuna, tidak akan cepatkan walaupun sedikit. Kalaulah usia kita, kalaulah hari ni usia kita lah, tamat usia kita hari ni, katakanlah pukul 8:05 pagi, 8:05 3 saat. Hari ni berapa bulan? 7 hari bulan. 7 hari bulan 8 2022 bersamaan 9 Muharram 1444 Hijri. Kalau katakanlah pukul 8:05 3 saat, 8:05 3 saat lah, Malikul Maut akan cabut nyawa kita. Kalau kita buka dalam kitab Tamhilul Ghafilin, diceritakan Malikul Maut ini ialah malaikat Israel. Israel ini dia datang jumpa Nabi, dia bagi tahu, "Ya Muhammad, tiap-tiap hari aku tengok setiap orang umatmu itu 5 kali sehari, dan aku lebih mengenali dia daripada dia mengenali dirinya sendiri." 5 kali sehari Malikul Maut duk tengok kita. Dia tengok kita, perhati kita, perhati kita. Ingat ke mati ke tidak? Bila sampai masanya, dia akan cabut nyawa kita. Bila-bila masa saja. Cuma saya tak tahu je. Tapi saya ni kadang takut juga cerita pasal mati. Takut kenapa? Takut ni sebab takut matilah. Ada kawan saya tu mengajar dengan saya sekali di UKM tu. Kita ni
bidang bahasa Arab, jadi mengajar bahasa Arab lah, especially bahasa Arab. Masuk dalam tutorial kelas, contoh kita mengajar bahasa Arab lah, ada silibus dia lah, Tapi kawan saya ni hari itu dia masuk bagi tazkirah pasal mati. Dia tu pula ustaz, ya, orang akademik, memang akademik piau lah. Dia bukannya ustaz mengajar di masjid, beri ceramah di masjid surau kat pejabat tu, tak ada. Dia bukan ahli ceramah, dia orang akademik, tapi masuk bagi tazkirah pasal mati. Terkejut habis student. Guan nah, cerita pasal mati. Rupa-rupanya 2-3 hari kemudian mati dia. Mati. Jadi saya pun rasa bimbang juga lah, takut juga nak cerita pasal mati. Cerita sikit-sikit boleh lah. Siapa dia tak takut mati ni? Semua orang takut mati ni. Sahabat-sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, tak ada orang yang takut mati, semua takut mati. Kami takut mati ya Rasulullah. Ya, betul, semua orang takut mati. Tetapi sebenarnya yang menjadikan dia nak mati itu ketika dia nak mati itu, ketika mana nyawanya berada di halqum, ketika itulah waktu saat getir, dipanggil waktu nazak. Di ketika waktu nyawa kita berada di halqum ini, di halqum ini, di ketika itulah Allah Ta'ala akan datangkan gambaran syurga, tempat kita di syurga. Tak boleh cerita ketika itu kepada orang. Nampak gambaran syurga, ya Allah, ambil terus ya Allah, ambil terus ya Allah, ketika ini juga ya Allah, aku nak sangat mati ya Allah. Ketika itu barulah kita rasa betul-betul nak mati. Nabi bagi tahu kepada sahabat, dan sebaliknya begitulah juga dengan orang yang melakukan dosa kepada Allah Ta'ala ataupun orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Di ketika waktu yang getir itu, saat nyawa berada di halqum itu, datang gambaran neraka, tempatnya di neraka, dengan rasa hausnya, dengan rasa panahnya, macam-macam. Dia tak nak mati. Jangan ambil aku ya Allah, jangan ambil aku. Ketika kita sihat ini, semua orang tak nak mati, semua orang takut kepada mati. Baik, itu tuan-tuan, dah pukul 7 suku dah. Masa ada 5 minit ke? Baik, 5 minit masa. Baik. Baik, 11 minit. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah datangnya kematian. Jadi kematian seorang itu ialah kiamat kecil. Kiamat kecil. Wa ba'dun nasi yaqulu man mata faqad qamat qiyamatuhu bihadzal kalam wa bihadzal ma'na sahih. Diceritakan lagi, sebagaimana kita mengatakan sesiapa yang meninggal dunia sesungguhnya telah datang kepadanya kiamat. Memang kata-kata itu benar berdasarkan hadis yang sahih. Betul. Jadi bila matinya seorang itu, maka berlakulah kiamat kepadanya. Yang kedua, kiamat sedang. Kiamat sedang itu ialah bila berlakunya kehancuran alam semesta ini. Bila ditiupnya sangkakala, maka langit akan terbelah. Idza sama'u syaqqat, langit terbelah. Langit itu 7 lapis, boleh terbelah, jatuh atas planet namanya bumi ini. Bumi ini salah satu planet, salah satu bintang. Bayangkan langit 7 lapis tu, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, Allah Ta'ala menjadikan 7 lapisan langit itu pecah, jatuh berseret ke atas bumi. Macam mana keadaan bumi? Tapi jangan bimbang, tidak hancur bumi ini, hancur tidak. Tapi bagaimana keadaan dia, kita boleh bayangkan. Lautan, wa idzal biharu fujirat, bila mana lautan dijadikan meluap dan membadai semua apa yang ada di atas darat. Lebih dahsyat lagi,
1000 kali ganda, 1 juta kali ganda daripada tsunami. Badahkan habis semua apa yang ada di darat. Di ketika itu Allah Ta'ala keluarkan apa yang ada di dalam bumi. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Apa yang ada di perut bumi Allah Ta'ala keluarkan biji timun dengan minyaknya, gasnya semua keluar habis. Keluar. Asal segala semua keluar habis. Dan bumi itu dijadikan sama rata. Wa idzal ardu muddat, sama rata. Kosong, padang jarak, padang terkukur. Tapi yang lain semua hancur belaka. Hancur habis. Itulah keadaan kiamat berlaku. Kita semua juga akan mati. Itu namanya kiamat sedang. Kiamat sedang. Kiamat sedang. Kiamat sedang ini kita tidak kenal. Kita tidak akan berjumpa dengannya. Jangan duk bimbang lah. Duk cerita pasal kiamat hari kehancuran alam ini. Jangan bimbang. Kita semua tidak akan kenal kepada kita. Kita orang yang beriman ini, orang Islam yang beriman ini, Nabi SAW menceritakan dalam sebuah hadis sahih, sebelum berlakunya kiamat nanti, kita akan dimatikan oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Nabi SAW bagi tahu kepada sahabat, kita akan dimatikan dengan angin lembut. Angin itu Nabi kata ianya datang dari arah Yaman. Dari arah Yaman. Angin itu macam ekon. Angin dia datang kepada kita. Dia datang kepada kita semua orang Islam. Iz ba'atsallahu alaihim rihan thayyibah. Ketika itu Allah Ta'ala datangkan kepada mereka angin lembut. Namanya angin lembut, angin baik. Ada angin baik, ada angin tak baik. Ini angin lembut, angin lembut. Iz ba'atsallahu alaihim rihan thayyibah fatakhudhu tahta abatihim. Lalu angin itu masuk ke celah-celah ketiak kita, orang Islam saja. Fatakbidu ruha kulli muslim. Lalu angin itulah akan cabut nyawa kita. Mati dengan rahmat Allah Ta'ala. Mati dengan lenang, tenang. Mati belakang. Yang beriman semua mati belakang. Yang tinggalnya ialah orang-orang kafir. Orang kafir saja yang tinggal. Ke atas mereka lah yang akan berlakunya kiamat. Itu jangan bimbang. Berkenaan dengan hari kehancuran ini, kita dengar saya cerita, tapi jangan bimbang. Kalau umur kita panjang sekalipun, kalau kita sempat berjumpa dengan Dajjal ke, kita sempat berjumpa Ya'juj Ma'juj ke, jangan bimbang. Kita akan dimatikan oleh Allah Ta'ala kalau kita beriman. Itu kiamat sedang. Kiamat yang ketiganya ialah kiamat besar. Kiamat yang besar. Inilah yang ditafsirkan dalam ayat ini, yang dimaksudkan oleh sebahagian ulama, idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah datangnya hari kiamat. Hari kiamat itu ada setengah ulama kata, Al-Qurtubi kata, ialah kiamat besar. Kiamat besar itu bila? Kiamat besar itu bila mana Israfil tiup sangkakala. Sangkakala yang terakhir. Bila semua mati belaka, bila berlaku kiamat sedang, semua mati belaka, Israel pun mati juga. Israel yang cabut nyawa pun dia mati juga. Dialah yang last mati. Dialah makhluk Allah Ta'ala yang paling akhir mati. Israel ni sebelum dia mati, dia pergi cabut nyawa Jibril. Dia pergi cabut nyawa Mikail. Israfil yang tiup sangkala tu pun dia pergi cabut nyawa. Dia juga pergi cabut nyawa malaikat yang menanggung arash, hamlatul arsh, dan dia juga cabut nyawanya sendiri. Bila mati belaka, tinggallah Allah Ta'ala. Dan Nabi sebut dalam hadis, Nabi sebut 40 kemudian. Selepas 40 kemudian, Nabi tak sebut 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun, Nabi tak sebut. Makna waktu perantaraan, makna waktu pertengahan. Waktu perantaraan, waktu pertengahan di antara alam dunia dengan alam akhirat yang abadi ni, Nabi sebut 40 ya. Nabi tak sebut 40 hari ke 40 bulan, 40 tahun. Cuma ada ulama, setengah ulama kata 40 tahun. Dalam masa 40 tahun ni waktu istirahat, waktu tenang. Orang kafir dalam kubur pun dihentikan siksaan mereka dalam masa 40 tahun. Lepas 40 tahun kemudian,
Allah Ta'ala pun hidupkan Israfil. Mula-mula sekali Allah Ta'ala hidupkan Israfil. Yang matilah sekali ialah Israel, tetapi yang hidup mula-mula Israfil. Sebab Allah Ta'ala nak suruh dia tiup sangkala. Allah Ta'ala hidupkan Allah Ta'ala hidupkan Israfil dan malaikat yang menanggung arash. Malaikat yang menanggung arash disebut sebagai malaikat hamalatul arsh. Allah Ta'ala hidupkan dua jenis malaikat ni, malaikat Israfil untuk tiup sangkala dan malaikat yang menanggung arash. Kerana arash itu lambang keagungan kehebatan Allah Ta'ala. Arash, bila sebut arash, ianya lambang keagungan kehebatan Allah Ta'ala. Arash ini berada di mana? Arash ini berada di tingkatan langit yang paling tinggi. Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atas langit ke-7 ada lapisan yang ke-8. Kita tidak sebut langit, kita sebut lapisan yang ke-8. Langit itu 7 lapis. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah Ta'ala yang menjadikan 7 lapisan langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma atas lapisan langit ke-7 itu ada lapisan yang ke-8, namanya Sidratul Muntaha. Baik, itu lapisan ke-8. Atas Sidratul Muntaha namanya Lauh Mahfuz. Itu tingkatan lapisan yang ke-9. Lauh Mahfuz yang kita semua ni dicatat, ditulis semua sekali ni di Lauh Mahfuz lah. Di lapisan yang ke-9 itu juga adanya kursi Allah Ta'ala. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kita duk baca ayat kursi kan, ayat kursi tu sahurnya ayat kursi ni mengalahkan surah Baqarah. Bila surah Baqarah umum, tapi sebut ayat kursi, kita tahu ayat kursi ianya berada dalam surah Baqarah. Ayat kursi, ayat yang dikatakan iblis syaitan paling takut. Apa yang hebat ayat kursi itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hebatnya ayat kursi itu pada al-hayyul qayyum. Dialah yang hidup dan berdiri dengan sendiri, al-qayyum. Itulah hebatnya ayat kursi. Dalam ayat kursi itulah juga Allah Ta'ala menyatakan wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah Ta'ala itu seluas 7 petala langit dan 7 petala bumi. Hebat, luas kursi Allah Ta'ala. Ianya berada di lapisan yang ke-9. Kursi Allah Ta'ala itu, kursi itu apa dia? Kursi lah. Nak semua dah faham, nak kursi lah. Macam tuan-tuan duduk tu, nak semua dah faham lah. Tapi bukan kursi tu. Ada yang bagi tafsiran kekuasaan. Tapi kalau kursi lah, nak semua dah faham. Tapi kursi Allah Ta'ala sahaja, ianya luahnya wasi'a kursiyyus samawat. Luahnya kursi Allah Ta'ala itu seluas 7 petala langit dan 7 petala bumi. Luahnya kursi, ianya berada di lapisan yang ke-9. Dan lapisan yang paling tinggi ialah arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kursi itu, kursi Allah Ta'ala itu saja seluas 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, 7 petala langit, 7 petala bumi. Tapi jika nak dibandingkan dengan arash Allah Ta'ala itu, kursi itu seperti sebiji pasir yang berada di tengah-tengah padang pasir. Sebiji pasir yang berada di tengah-tengah padang pasir. Padang pasir itulah arash Allah Ta'ala. Inilah hebatnya arash Allah Ta'ala. Ianya berada di tingkatan lapisan yang paling tinggi, yang ke-10. Dikatakan arash Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ianya berada di atas air. Di atas air. Rupa-rupanya di atas sana, di tingkat langit yang paling tinggi, ke-10 itu ada air. Arash Allah Ta'ala berada di atas air. Di bawah juga air. Semuanya air. Kita hidup dalam perut ibu kita juga dalam air. Itu tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, malaikat yang menanggung arash dikatakan malaikat yang sangat hebat. Allah Ta'ala bangkitkan mula-mula sekali Israfil untuk tiup sangkala. Yang kedua, malaikat yang menanggung arash, hamalatul arsh, lambang keagungan kehebatan Allah Ta'ala. Lepas itulah Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala pun, lepas Allah Ta'ala bangkitkan dua malaikat tu, Allah Ta'ala pun suruh Israfil letakkan sangkala di mulutnya. Kemudian Allah Ta'ala pun bangkitkan Jibril dan Mikail, ketua malaikat, dia timbal.
Lepas tu Allah Ta'ala pun arahkan semua roh, tak kira roh manusia, jin, semua makhluk roh masuk dalam sangkala itu. Selepas itulah Allah Ta'ala pun suruh Israfil tiup sangkala. Bila Israfil tiup sangkala yang terakhir itulah, ruh pun keluar daripada sangkala bagaikan lebah-lebah yang memenuhi ruang angkasa. Keluar, ruh itu akan pergi masuk ke dalam kubur tuan dia masing-masing. Dia tahu kubur tuan dia dekat mana, dan dia akan masuk ke dalam sulbi masing-masing. Sulbi kita setiap anak Adam ini, bila kita mati, bila kita meninggal dunia, bila kita dikebumikan, semua jasad kita ini akan hancur, melainkan Nabi kata melainkan ajbuz zanab, tulang sulbi, la yublah, dia tidak akan. Ini hadis sahih dari Imam Muslim. Setiap anak Adam ianya akan hancur, melainkan hujung sulbi, tulang sulbi ini dia tidak hancur. Daripadanya lah kita dijadikan, daripadanya lah kita akan dikembalikan, dan daripadanya lah kita akan dibangkitkan. Ruh tu masuk dalam sulbi itu, maka terbentuk balik jasad kita. Jasad kita terbentuk balik, dan kita akan bangkit balik. Semua pakat bangun daripada kubur. Itulah namanya kiamat besar. Kiamat besar, semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat berlaku. Telanjang berlaku. Lepas itulah Allah Ta'ala arahkan kita semua pergi berjalan menuju kepada mahsyar. Atas muka bumi ni lah juga, bumi yang sama lah juga, bumi ni lah, bumi yang kita pijak hari ni, bumi inilah juga yang kata kita pijak pada hari kiamat nanti. Cuma namanya lain, alam akhirat. Sekarang ni alam dunia. Maka sebab itulah Nabi kata pada mahsyar itu berada di bumi Syam. Nabi sebut pada mahsyar itu di bumi Syam. Bila sebut bumi Syam, negara Arab Syam. Negara Arab Syam itu Lebanon, Syria, Palestin, Jordan. 4 buah negara inilah negara Arab Syam. Syria, Lebanon, Palestin, Jordan. Dan ulama spesifikkan lagi yang dimaksudkan pada mahsyar yang Nabi kata di bumi Syam itu di mana? Itu ialah bumi Palestin. Bumi Palestin itulah nanti yang kita akan dihimpunkan di pada mahsyar. Cumanya namanya alam akhirat. Ketika itu kita semua pakat berjalan belakang menuju kepada mahsyar. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kita bimbang, kita takut sangat-sangat, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratul mustaqim. Ada di antara mereka ketika itu yang berjalan daripada kubur mereka menuju kepada mahsyar, mukanya berada di bawah, kakinya berada di atas. Macam mana mereka boleh berjalan? Sahabat tanya Nabi, bagaimana mereka boleh berjalan dengan muka berada di bawah, kaki di atas? Lalu Nabi bagi tahu kepada sahabat, Allah Ta'ala yang buat, Allah Ta'ala yang pandai jadikan. Allah Ta'ala yang buat, Allah Ta'ala yang pandai jadikan. Bagaimana mereka berjalan, Allah Ta'ala yang pandai, Allah Ta'ala yang lebih tahu. Ada juga yang berjalan dengan berjalan biasa, macam kita berjalan. Maka ulama kata itu belum pasti lagi, makna kita ini selamat atau tidak. Yang dapat berjalan seperti mana kita berjalan atas muka bumi menuju kepada mahsyar, itu belum tentu lagi kita selamat atau tidak. Tapi yang pasti, yang selamatnya ialah mereka yang berkenderaan. Mereka yang berkenderaan daripada kubur tu menuju kepada mahsyar, berkenderaan. Cuma Nabi tidak sebut berkenderaan tu kenderaan apa. Kenderaan apa? Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kita berdoalah kepada Allah Ta'ala agar kita semua daripada pada mahsyar berjalan daripada kubur kita nanti, bila mana kita berjalan kepada mahsyar, kita pakat-pakat berdoalah. Kita berdoa moga-moga kita ini bersama-sama dengan sebarisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjalan, Nabi kita juga dibangkitkan daripada kuburnya, makamnya. Kita juga dibangkitkan daripada kubur kita, masing-masing dibangkitkan daripada kubur kita, dan masing-masing berjalan. Dan kita doakan kita berjalan sebarisan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi sekadar itu sajalah pada pagi ini. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita, insya-Allah. Dan saya minta maaf ya, lebih masa sikit, minta maaf banyak-banyak ya. Moga-moga Allah Ta'ala
ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah Ta'ala berikan kita kesihatan. Saya doakan semoga Allah Ta'ala berikan kita sihat. Saya sebenarnya baru sihat, baru lepas sihat. Saya sakit, minggu lepas sakit. Isteri saya juga sakit, anak-anak saya juga sakit, dan alhamdulillah saya dah sihat. Cuma isteri saya dan anak-anak saya belum lagi sihat sepenuhnya lah. Jadi bila saya sihat ni, semangat tu lain sikit lah. Semangat tu lain sikit lah. Jadi saya minta maaf banyak-banyak lah. Jika sekiranya ambil masa tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak lah. Dan saya doakan semoga Allah Ta'ala sentiasa berikan kesihatan kepada tuan-tuan semua, insyaAllah. Allah Ta'ala murahkan rezeki, panjangkan umur tuan-tuan dengan kebaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siap?